Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga anak-anak murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, hari ini kita sambung pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4, tema 4, Kebudayaan, Kesenian dan Estetika, unit 12, ada di Junjung Budaya Disanjung. Baiklah, tajuk hari ini kita ada beberapa tajuk, iaitu tikar kelasah, pantang larang jadi nasihat dan penilaian. Baiklah, kita teruskan. Baiklah, adat dijunjung, budaya disanjung. Standard kandungan hari ini 5.2, standard pembelajaran 5.1.4, 4 dan 3.3.2. Baiklah, objektif pembelajaran hari ini, murid-murid dapat mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan awalan, mengedit dan memurnikan teks petikan, mengisi tempat kosong dengan imbuhan apitan, melengkapkan peta pokok dengan kata bilangan yang betul. Baiklah, kriteria kejayaan pula, murid dapat menyelarakan perkataan berimbuhan awalan dengan betul, mengedit semula petikan dengan ejaan yang betul, melengkapkan petikan dengan imbuhan apitan yang betul, membina peta pokok dengan jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada pelajaran yang seterusnya. Baiklah, inilah contoh yang kita nak belajar hari ini. Ini gambar cikgu masa melancong di Sarawak beberapa tahun lepas. Baiklah, tikar kelasah. Kita terus rujuk pada buku teks. Okey, baiklah, di sini ada petikan, ada ayat-ayat yang tidak lengkap, ada tempat kosong dan kita perlu meletakkan imbuhan yang sesuai pada kata dasar tersebut. Baiklah, tikar kelasah boleh didapati di Sarawak. Tikar ini adalah warisan hasil seni, budaya kraft tangan, komuniti Bidayuh. Baiklah murid, tengok pada soalan. Soalan pertama, tikar kelasah diperbuat daripada rotan dan kulit kayu yang ambil tu daripada pokok bayuh sebagai bahan utama. Jadi murid-murid letakkan apa imbuhan yang sesuai kepada kata dasar ni, ambil. Okey, kata kerjanya ambil. Okey, apa yang sesuai? Okey, katakan inilah contoh jawapannya, diambil. Jadi murid letakkan diambil situ ya, tulis dalam buku masing-masing. Okey, nombor 2. Pembuatan tikar ini menggunakan bahan semula jadi termasuk pewarna yang digunakan untuk mewarnakan rotan. Baiklah, pada nombor 3 pula, rotan tersebut direndam dalam air yang dengan daun pokok rambutan. Okey, campur. Okey. Ini contoh jawapannya. Okey, kemudian nombor 4, rotan jadi warna hitam apabila direndam selama beberapa minggu. Apa jawapan yang sesuai? Okey. Kemudian nombor 5, corak geometri tulisan masjid, tempayan, binatang dan rama-rama yang terdapat pada tikar kelasah telah tarik ramai pelanggan. Okey. Ini sekali lalu saya tunjukkan jawapan cadangan. Okey. Jadi nanti murid-murid boleh jawab soalan ini. Tulis dalam buku Bahasa Melayu, buku kecil, buku tata bahasa. Baiklah. Ya, kita teruskan yang seterusnya. Pada muka seterusnya iaitu pengayaan, pantang larang jadi nasihat. Baiklah. Pada hari-hari yang lepas, beberapa hari lepas kita dah buat sajak, syair pun dah. Yang ini pantun ya. Okey, nyatakan maksud pantun di bawah. Okey, buah duku dan sayur ulam, jamu sedikit di tengah hari, ketip kuku ketika malam, rasa sakit terketip jari. Okey, ini pantunnya. Baiklah, pantun ni dia ada pembayang dan ada maksud. Baiklah, kita lihat apa maksud pantun ni. Okey, maksudnya, okey, kita perlulah berhati-hati semasa mengetip kuku untuk mengelakkan kecederaan. Apalagi kalau waktu malam. Jadi, kena berhati-hati. Okay, baiklah. Yang seterusnya. Benang diikat, alas berseri.
bunga sabun perhiasan jua. Usah menjahit di senja hari, mata rabun sebelum tua. Okey, jadi apa maksudnya? Okey. Ni kalau menjahit di senja hari, mungkin keadaannya tak bersesuai kerana kurang cahaya matahari, tapi sekarang ada lampu. Tapi ini pantun, mungkin ada nasihat yang baik. Okey. Baiklah, contoh. Okay, kita janganlah menjahit baju pada waktu senja kerana jari boleh tercedera. Ialah bila kita menjahit cahaya tidak cukup, mungkin boleh berlaku kecederaan, apalagi kalau gunakan mesin jahit. Bahaya. Okey, hati-hati. Baiklah, ini yang rangkap yang kedua dan seterusnya. Anak kera jatuh ke lumpur, hendak makan langsat segugus. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Ni kalau kita suka menyanyi, tempat yang kurang sesuai, mungkin akan membawa kesan yang tidak begitu baik, ataupun mungkin buruk, dan mungkin boleh juga berlaku suatu malapetaka sebab kita tidak berhati-hati. Baiklah, apa maksudnya? Anak kera jatuh ke lumpur itu ialah pembayang, hendak makan langsat pun sama juga, pembayang untuk mencantikkan pantun ni, maksudnya dari segi struktur ayatnya, pemilihan ayat. Okey, pantun ni dia ada hujung A, B, maksudnya baris pertama dengan baris ketiga suku kata hujung sama. Lumpur, dapur. Okey, hendak makan langsat segugus, lauk dimasak menjadi hangus. Lihat, baris kedua dengan baris keempat, suku kata akhirnya sama. Gos, segugus, hangus. Baiklah, satu lagi yang kita nak cari ialah apa maksud di sebalik pantun ni. Di mana maksud dia? Maksudnya pantun ini ada pada dua baris terakhir. Anak dara menyanyi dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Okey, jadi nanti murid boleh fikirkan apakah jawapan dia ataupun maksud pantun ni. Okey, jadi kat sini cikgu tunjukkan panduan jawapan, nanti boleh buat di rumah. Okey, ini contohnya. Okey, kita tak boleh menyanyi di dapur kerana khawatir masakan hangus. Inilah berlaku. Kita pun faham kalau reka satu benda kita sedang masak, mungkin lauknya hangus. Kalau dah hangus, mungkin tak boleh dimakan. Baiklah. Ini untuk pantun. Kita teruskan kepada yang seterusnya, penilaian. A. Betulkan kesalahan dalam teks berikut. Okey, kita baca sama-sama. Dapur kayu lama ini kebiasaannya terdapat di rumah-rumah tradisional. Kita jalan dulu nanti kita lihat apa yang salah. Dapur kayu ini berbentuk kotak. Batu bata digunai untuk membuat tungku. Di bawah dapur terdapat seberkas kayu api untuk jadikan unggun. Alat memasak yang terdapat di dapur lama ialah batu guling, batu lesung, kukur, kelapa, periuk belanga, senduk kayu dan bekas rempah ratus. Masakan tetap berasa sangat enak walaupun mengambil masa yang lama untuk memasak. Ini masak menggunakan dapur kayu. Ini zaman dulu memang ada. Okey, sekarang mungkin dah guna gas ataupun elektrik. Okey, baiklah. Kita nak tengok apa kesalahan ataupun silapan dari segi aspek tata bahasa. Baiklah. Kita tengok baris yang pertama, apa yang situ? Ni dia. Rumah-rumah. Itu ialah kata ganda. Tiada sempang. Maksudnya ada sempang situ. Nanti murid salin semula dengan jawapan yang betul. Digunai. Batu bata digunai. Sesuai ke tidak? Mungkin kata jawapannya apa? Digunakan untuk membuat tungku. Tungku ni tungku. Tempat masak tu Di bawah dapur terdapat tengok apa yang sebekas kayu api untuk jadikan unggun. Di sini sebenarnya sepatutnya ada tanda noktah. Okey. Alat masak yang terdapat di ruang dapur lama ialah batu guling, batu lesung, kukur, kelapa, periuk. Di sini sebenarnya ada tanda-tanda koma di sini yang dibulatkan Okey, di sini batu lesung. Batu lesung ni satu,
satu kata nama, satu lesung. Kukur kelapa, walaupun kukur dan kelapa ni, kukur ialah perbuatan, kelapa ialah kata nama. Tapi kukur kelapa ni dah jadi kata nama. Lagi apa? Periuk belanga. Periuk belanga pun sama, dia kata nama periuk belanga. Keterbitan. Okey, senduk kayu. Okey, baiklah. Itulah dia yang antara yang kesalahan yang terdapat dalam teks ini. Jadi murid salin semula, okey, kemudian betulkan kesilapan ni. Okey, baiklah. Kita teruskan pada yang seterusnya. Baiklah. Isi tempat kosong dengan kata berimbuhan yang sesuai. Kita cari jawapan dah ada di bawah tu. Mungkin terlindung sedikit, tak apa. Okey, tersusun, memasak, menjimatkan, diperbuat, mempunyai peralatan. Okey. Jawapan sikit. Okey. Baiklah, tengok. Dapur moden kini ruang yang lebih cantik dan apa dia? Okey, apa jawapannya? Okey. Tersusun, memasak. Okey, mempunyai. Okey, dapur moden kini mempunyai ruang yang lebih cantik dan apa murid? Cantik dan okey. Yang dah jawab tandakan Ya, dan tersusun. Okey, cantik dan tersusun. Kabinet dapur daripada batu, aluminium dan kayu. Apa dia jawapan yang sesuai? Mana dia? Menjimatkan, memasak, disediakan. Jawapannya rasanya diperbuat. Yang ada tandakan. Okey, diperbuat. Okey, daripada batu, aluminium dan kayu. Baiklah. Dapur yang digunakan untuk memasak. Okey. Seperti dapur gas atau dapur elektrik. Yang ni, yang seterusnya. Okey. Peralatan. Baiklah, yang ni nanti tulis huruf besar sebab dia awal ayat huruf besar. Jadi ini contoh jawapan sini dia huruf kecil. Tadi nanti murid tulis huruf besar. Peralatan masak pula seperti mesin pengisar. Okey. Dapur nasi, elektrik, ketuhar dan peti sejuk. Masakan yang disediakan lebih cepat dan mudah kerana peralatan masak kini menjimatkan masa dan tenaga. Baiklah, nanti murid buat dalam buku tata bahasa juga yang sama. Okey, siapkan. Okey. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Ini B. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada latihan C. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan kata bilangan yang betul. Baiklah, kita masuk kepada kata bilangan Baiklah, ada beberapa jenis kata bilangan, iaitu kata bilangan tentu, tak tentu, himpunan, pisahan dan juga pecahan. Baiklah, di bawah ini ada pilihan-pilihan jawapan yang dicadangkan. Jadi kita tinggal masukkan sahaja kata bilangan bawah ini ke dalam ruangan-ruangan ini. Jadi nanti murid gunakan buku tulis lah buku tulis yang sama tadi tata bahasa, kemudian isikan jawapannya dengan kata bilangan. Baiklah, contoh kata bilangan tentu dengan apa yang jawapan yang sesuai. Okey, 1000. Baiklah, ini kata bilangan tentu. Okey, lagi apa yang ada? Okey, 5. Kata bilangan tentu ni kita tahu jumlahnya 1005. Okey. Baiklah, yang seterusnya kata bilangan tak tentu. Okey. Maksudnya kita tak tahu jumlah sebenarnya. Dia bilangan tapi kita tak tahu jumlah sebenarnya. Mana yang sesuai Okey, beberapa. Beberapa ni kita tak pasti, tak tentu jumlahnya, tapi kita tahu ada lebih daripada satu. Okey, yang seterusnya apa lagi yang ada? Banyak. Banyak pun sama. Tapi tak tahu jumlah sebenarnya. Jadi tak tentu jumlahnya. Cuma dia banyak. Yang seterusnya kata bilangan himpunan. Okey, berpuluh-puluh. Tu kata bilangan himpunan. Lagi apa?
Berguni-guni, berguni-guni durian. Okey, dibeli oleh ayahnya. Okey, contoh. Kemudian kata bilangan pisahan. Okey, masing-masing. Lagi apa? Tiap-tiap. Okey, tiap-tiap pun kata bilangan pisahan. Dan yang terakhir kata bilangan pecahan. Okey, apa dia? Ada dua jawapan yang belum, iaitu sepertiga dan separuh. Baiklah, itulah murid tadi kata pokok berkenaan dengan kata bilangan. Ada kata bilangan tentu, tak tentu, himpunan, pisahan dan pecahan. Baiklah murid-murid, itu saja yang kita belajar hari ini. Jadi murid-murid di rumah siapkan latihan dalam buku masing-masing, buku tulis tata bahasa. Kemudian dah siap, boleh. Sebab kita di rumah, jadi mungkin salah satu cara untuk menghantar tugas tersebut ialah dengan ambil gambar, menggunakan handphone. Boleh upload, ada beberapa cara yang kita utamakan. Kalau boleh gunakan Google Classroom, jadi boleh upload di situ. Okey, jadi nanti boleh cuba tengok di mana ruangan tu. Okey, baiklah. Sekian saja murid. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar di rumah. Okey, jaga diri, jaga keselamatan. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.